Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Linda Roziani Jamru dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah ingin membentangkan tajuk kajian kami pada hari ini, iaitu keberkesanan teknik pendirian jauh bagi mengesan perubahan guna tanah di Kota Belud, Sabah. Sebagai perkenalan, jadi guna tanah ni dia diseringkali dikaitkan dengan aktiviti yang dijalankan oleh manusia, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, yang melibatkan penggunaan tanah. Kalau menurut Mayer dengan Turner, guna tanah ni dia merujuk kepada kegiatan manusia ke atas tanah adalah berdasarkan beberapa aspek, iaitu dari segi saiz, dari segi keluasan tanah dan juga tempoh masa perubahan itu berlaku. Jadi manakala bagi Khairi Ibrahim pula, guna tanah ni didefinisikan sebagai pelbagaian aktiviti yang dijalankan oleh manusia, di mana aktiviti ini telah mengubah landscape ruang tanah itu. Jadi di antara aktiviti-aktiviti yang dimaksudkan merubah guna tanah ini adalah contohnya seperti pertanian, pembalakan, pembinaan, pertempatan dan juga kawasan perindustrian. Sebenarnya banyak lagi definisi-definisi daripada sorotan karya lepas mengenai guna tanah ni, tapi secara keseluruhannya apa yang boleh ditaklifkan sebagai guna tanah ni merupakan sebarang aktiviti yang dilakukan oleh manusia di atas permukaan bumi ni bagi memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Jadi dalam kajian ni saya menggunakan teknik pendirian jauh. Okey, pendirian jauh ni sebenarnya merupakan satu alat yang kita guna untuk mendapatkan maklumat. Namun tiada hubungan fizikal secara langsung untuk mendapatkan maklumat itu dan juga objek tersebut. Okey, jadi pendirian jauh ni dia ada potensi untuk menyerap dan memberi maklumat terutamanya mengenai permukaan bumi, apa saja yang ada di permukaan bumi, termasuk juga badan air, dengan menggunakan teknologi satelit. Dan dari satelit ni data yang dicerap akan ditaksirkan dalam bentuk image. Okey, data image ini adalah hasil daripada sinaran elektromagnet yang diterima dari permukaan bumi oleh satelit tadi. Jadi terdapat banyak kajian-kajian sebelum ini yang menggunakan data atau aplikasi pendirian jauh untuk melihat perubahan guna tanah. Di antaranya adalah pengesahan perubahan guna tanah kawasan bandar, tanah bencah, tanah pertanian dan juga kawasan hutan. Objektif utama kajian ini adalah untuk menilai keberkesanan teknik pendirian jauh dalam mengklasifikasikan jenis guna tanah di Kota Belud. Jadi setelah kita kelaskan guna tanah di Kota Belud ni, kita akan menilai ketepatan pengkelasan yang digunakan dalam mengkelaskan guna tanah ni lah. Jadi terdapat dua teknik yang digunakan di dalam kajian ini, iaitu pengkelasan secara tidak berselia dan juga pengkelasan berselia.
Ini merupakan peta kawasan kajian saya, iaitu peta Kota Belud. Kota Belud ni sebenarnya didominasikan oleh kawasan tanah rendah lah. Okey, kawasan tanah rendah di mana kawasan daerah ini adalah 1431 km persegi dan terletak di bahagian utara Sabah. Jadi disebabkan muka bumi dia yang terapama, jadi aktiviti pertanian seperti penanaman padi paling banyak dilakukan di kawasan kajian ini. Jadi direkodkan di kawasan ini adalah penduduk seramai 85,000 orang. Dalam kajian ini, dalam kajian ini kita menggunakan data remote sensing untuk 4 tahun yang berbeza. Okey, 4 tahun yang berbeza iaitu pada tahun 1990, 2000 dan juga 2020. 2020. Okey. Jadi semua data ni dimuat turun daripada laman web USGS. Okey, kita menggunakan data Landsat TM5 dan juga data Landsat TM8. Dan data ini adalah dalam format GeoTIFF dan diproses dalam bentuk raster menggunakan perisian ArcGIS. Okey, kalau kita tengok sini jadual 1 menunjukkan maklumat lebih terperinci bagi data yang digunakan dalam kajian ini. Okey, kalau Landsat TM5 dia mempunyai 7 band, manakala Landsat TM8 mempunyai 11 band. Okay. Jadi data yang telah dibuat turun, kita akan melakukan proses pre-processing lah, okay, di mana kita membuat radiometric version dulu dan proses mosaic dilakukan memandangkan kawasan kajian Kota Belud ini terdiri daripada 2 scene image. Jadi kita akan gabungkan menjadi satu image menggunakan proses mosaic. Dan seperti yang kita sedia maklum, kawasan tropika ni semestinya akan mempunyai gangguan awan. Okay, untuk mengelakkan bias daripada awan ni, kita akan membuat proses cloud masking untuk membuang awan ini. Dan seterusnya, baru kita akan melakukan proses unsupervised dan juga supervised, iaitu pengkelasan yang tidak disilia dan juga disilia. Pengkelasan tidak disilia ni sebenarnya pengkelasan yang dilakukan secara automatik oleh komputer. Okay? Dia berdasarkan kepada digital number image pixel tersebut. Okay? Jadi dia tidak menggunakan kawasan latihan lah, tidak memerlukan data latihan khusus, di mana pengkelompokkan data itu menggunakan k-means. Okay? Jadi secara keseluruhannya, penentuan analisis data tu dia dikelompokkan mengikut kepada pixel-pixel yang telah ditetapkan. Okay? Dia secara automatik janaan oleh komputer itu sendiri. Dia akan bahagikan kepada jenis-jenis kategori guna tanah. Jadi pengkelasan ni sebenarnya dia adalah secara rawak. Okay? Dia adalah secara rawak dan tidak ditentukan. Berbeza pula dengan pengkelasan yang disilia. Pengkelasan yang disilia ini teknik yang mengenal pasti jenis kelas maklumat seperti tanah, jenis tumbuhan, aliran air. Jadi semua jenis maklumat yang tertera dalam data image ini
akan dikelaskan, dipanggil training class untuk mengkelaskan jenis-jenis kelas yang dikehendaki. Dia berbeza dengan yang teknik yang tidak sedia tadi, sebab teknik supervise ni kita kelaskan mengikut maklumat atau pengalaman kita tentang kawasan kajian itu. Jadi maknanya kita kelaskan berdasarkan digital number juga, tapi juga berdasarkan kepada data yang kita tahu tentang kawasan tersebut. Jadi ini merupakan keputusan, keputusan bagi pengkelasan yang tidak diselia bagi tahun 1990 dengan 2000. Kalau kita tengok di sini, kalau kita tengok di sini ini 2010 dengan 2020. Kalau kita tengok kelasnya macam sekelompok macam tu, macam ada keseragaman. Kalau kita tengok kalau hijau muda tu dengan di sebelah tu, kalau hijau muda dia tu dia macam seragaman untuk semua kawasan tu ada. Okey. Dia sebab kita tidak selia kan. Jadi dia macam uniform, seragam gitu. Yang ini pengkelasan di selia ni kalau kita tengok dia lebih detail. Dia lebih detail. Kita tengok dia tidak seragam keseluruhannya sama macam tu. Ada sikit-sikit kawasan yang macam ni, kita tengok di situ ada air, kawasan air itu di tepi dia. Okey. Jadi maknanya dia lebih detail disebabkan kita kelaskan mengikut kehendak kita dan juga kita ketahui maklumat tentang kawasan. Okey, ini merupakan peta pengkelasan guna tanah yang diselia bagi tahun 2010 dengan 2020. Okey, jadi objektif yang kedua kita ingin menilai ketepatan pengkelasan tadi. Okey, jadi ini merupakan analisis untuk menentukan ketepatan proses pengkelasan guna tanah dalam kawasan kajian tadi. Jadi hasil ketepatan ini dia akan memberi nilai peratus ketepatan nilai image yang kita kelaskan melalui image dan juga data yang kita dapat daripada lapangan. Selalu ini kita panggil accuracy assessment lah. Jadi di sini kita menggunakan persamaan yang diperkenalkan oleh Kong Galton untuk menilai ketepatan pengkelasan image. Kalau kita tengok jadual di situ, ini adalah contoh kita buat penilaian ketepatan, dan kalau kita di bawah itu adalah persamaan yang digunakan untuk pengiraan ketepatan, perseratus ketepatan. Jadi secara keseluruhannya dari image yang telah dikelaskan, terdapat 6 jenis guna tanah yang dikelaskan, termasuk iaitu kawasan sawah padi, kawasan tanah terbiar atau tanah kosong, badan air, hutan, kawasan bandar atau pertempatan, dan juga kawasan pertanian iaitu ladang, kelapa sawit. Hasil daripada pengkelasan tadi, ketepatan klasifikasi guna tanah bagi tahun 1990, 2000, 2010 dan 2020 masing-masing adalah 94%, 86%, 98.30% dan 91.60%. Jadi putusan ini menunjukkan bahawa sebenarnya kaedah pengkelasan yang diselia adalah lebih berkesan dalam mengelaskan jenis tanah dengan tepat berbanding dengan kaedah pengkelasan tanpa penyeliaan. Peta akhir yang dihasilkan oleh kedua-dua kaedah pengkelasan ini menunjukkan perubahan ketara dalam penggunaan tanah dari semasa ke semasa. Sebagai contohnya, kalau kita tengok guna tanah keluasan sawah padi, sebenarnya dari tahun 1990 itu berlaku peningkatan pada tahun 2020. Sebenarnya penukaran perkembangan kawasan padi ini adalah hasil penerokaan kawasan hutan juga tanah kosong yang ditukarkan menjadi penanaman padi. Ini sebenarnya selaras dengan dasar kerajaan, iaitu dasar agro makanan negara,
2021-2030 yang bertujuan untuk menjadikan Kota Belud ini sebagai jelapang padi kedua negara. Jadi secara kesimpulannya, pengkelasan disilia dan tidak disilia yang digunakan untuk mengkategorikan piksel dalam image ni dia berbeza. Berbeza daripada cara sampel latihan, cara kelas dihasilkan dan cara data ditafsirkan. Peta akhir yang dijana oleh pengelasan yang disilia sebenarnya lebih tepat dan mempunyai maklumat yang berguna. Ini disebabkan data itu dikelaskan berdasarkan pengetahuan sedia ada tentang kawasan tersebut. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.